untuk ke ruangan wawancara terakhir. Pastinya penonton-penonton kita ni pun tidak sabar-sabar nih untuk bersama dengan narasumber kita. Kacak sahaja pagi ini kita hadirkan ke Studio 4 ini. Malam sajalah ya, apabila mengenakan pakaian beruniform ini. Auranya beza. Auranya sangat berbeza sekali ya. Jadi siapakah gerangannya yang kita hadirkan pagi ini? Berada di sisi kiri saya, kita perkenalkan terus sahaja Nadirah ya. Iaitu Yang Mulia Kapten Khairil bin Haji Abdul Rahman, Tentera Laut di Raja Brunei, selaku pengerusi tertinggi sambutan Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Apa kabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Bersama kita juga pagi ini iaitu Yang Mulia Tuan Lieutenant Colonel Udara Hasnul Alwi bin Haji Matasan, Jurucakap Kementerian Pertahanan. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam Tuan. Apa kabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Jadi rampai pagi ingin mengucapkan selamat datang dan ribuan terima kasih di atas masa yang diluangkan pagi ini untuk bersama untuk diwawancara bersempena dengan sambutan Hari Ulang Tahun ya Angkatan Bersenjata di Raja Brunei yang akan sama-sama kita ni sambut tanggal 31 hari bulan Mei ini nanti ya. Jadi betul lah kata saya nak saya segak kan pakai uniform tadi. Penonton kita pun bersetuju pastinya. Jadi terus saja kita ingin tanyakan nih berkenaan dengan topik kita hari ini. Kait rapatnya ingin ditanyakan soalan pertama, bila sebenarnya tarikh sambutan Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata di Raja Brunei akan diadakan pada tahun ini? Kita tanyakan terlebih dahulu kepada Kapten Khairil, merupakan seorang pengerusi tertinggi sambutan Hari Ulang Tahun ABDB. Silakan. Terima kasih Tuan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu bagi mewakili Angkatan Bersenjata Raja Brunei, saya ingin merekamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada pihak Radio Televisyen Brunei kerana memberikan peluang kepada Angkatan Bersenjata Raja Brunei untuk mengkongsikan maklumat mengenai sambutan Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata Raja Brunei pada tahun ini yang ke-64 tahun. Seperti yang sedia maklum, seperti Wali mention tadi, bagi tahu, ABDB akan meraihkan hari kemuncak sambutan Hari Ulang Tahun pada tahun ini pada hari Sabtu, 31 Mei 2025. Manakala acara persembahan arena, pameran statik, aset-aset dan pameran kerjaya Angkatan Bersenjata Brunei serta bazar akan diteruskan pada keesokan harinya. Okey, baik, alhamdulillah ya. Jadi 31 hari bulan ini merupakan sambutannya dan alhamdulillah ya untuk tahun ini merupakan ulang tahun yang ke-64 tahun ya. Banyak yang telah pun diisikan untuk sambutan ini nanti. Jadi insya-Allah kita akan cuba untuk kupas lagi nantilah ya dengan lebih detail sekitar pengisian tersebut. Tetapi untuk seterusnya ni kita ingin bertanyakan ni, saban tahun pasti ada temanya yang tersendiri. Tidak kurang juga untuk tahun ini. Mungkin boleh dikongsikan ni Kapten ya, apakah tema sambutan pada tahun ini? Silakan. Okey. Baiklah. Tema sambutan Hari Ulang Tahun ABDB ke-64 pada tahun ini ialah bersama, bersatu, mencapai cita negara. Okay. Ini adalah sebagai kesinambungan untuk terus memberikan kerjasama yang padu dan sama-sama mengupayakan mencapai wawasan negara kita Brunei Darussalam yang ke-2035. Tema ini adalah bertepatan dengan tema sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-41. Sebagai manifestasi tema ini, Angkatan Bersenjata Raja Brunei adalah tonggak pertahanan negara, agen dan pemangkin terhadap perpaduan serta integrasi antara agensi-agensi penguatkuasa negara bagi memantapkan kestabilan dan keamanan negara serta pada masa yang sama menyumbang kepada kesejahteraan serantau dan antarabangsa. Itulah dia sedikit sebanyak ya yang dikongsikan berkenaan dengan tema sambutan pada tahun ini. Jadi berkait rapat juga dengan soalan tersebut, bagaimana sebenarnya urutan kejadian pada hari sambutan tersebut ini Tuan? Okey, baiklah, bagi acara kemuncak sambutan Hari Ulang Tahun ABDB pada tahun ini, pada tahun ini ianya akan dibahagikan kepada beberapa segmen, iaitu yang pertama ialah acara pemberisan rasaksa. Ini termasuk acara Sail Pass dan Fly Pass yang ambil tempat di Padang Kawat Tentera Laut Raja Brunei. Ya.
Yang kedua ialah mengenai dengan Majlis Ramah Mesra bersama anggota-anggota Angkatan Bersenjata Raja Brunei yang akan mengambil tempat di Dewan Samudra, iaitu bagi pegawai tak bertauliah rendah, sudadu dan laskar, dan manakala bagi pegawai tak bertauliah kanan akan diadakan di Mes Pegawai Waran Bintara Kanan dan Bintara Tentera Laut Raja Brunei. Dalam masa yang sama, pameran persembahan arena akan dilaksanakan yang bertempat di JT Bravo Tentera Laut di Raja Brunei. Okay. Manakala dengan majlis santap tengah hari akan diadakan di Mes Pegawai Tentera Laut Raja Brunei. Okay. Ini akan mengambil tempat di sana di mana Tuan Duli sendiri akan beramah mesra bersama pegawai Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Baik, alhamdulillah ya. Semua ini akan berlaku pada tarikh 31 hari bulan Mei ini nanti ya. Baik, alhamdulillah kita sudah dapat mengetahui pengisiannya Ninat. Merujuk kepada penerangan yang telah pun dibawakan oleh Kapten Khairil sebentar tadi ya. Terdapat beberapa segmen bagi hari tersebut. Jadi ingin kita ketahui juga ni, adakah semua segmen tersebut boleh diperlihatkan dan juga dibukakan kepada orang ramai? Macam mana itu, Kapten? Okey, baiklah. Okey. Bagi acara yang pertama itu pemberian saksa, ianya akan boleh dihadiri oleh orang ramai di mana seawal 7.30 pagi. Orang ramai boleh ditempatkan di sana dan kem-kem khas telah pun disediakan bagi orang ramai boleh menempungi sekitar 1,200 penonton seated di dalam kem yang dihaskan bagi menyaksikan. Dalam masa yang sama, selain daripada pemberian saksa ia sendiri, seperti mana saya beritahu yang sebentar awal tadi ialah mengenai dengan Sail Pass. Sail Pass, betul. Sail Pass ini adalah terkandung daripada kapal-kapal Tentera Laut Raja Brunei dan Fly Pass juga akan dibuat oleh pesawat Tentera Udara Raja Brunei. Hari kita nanti. Okay. Manakala dengan persembahan arena, orang ramai dijemput untuk menyaksikan acara yang unik pada tahun ini di mana gabungan antara unit-unit operasi Angkatan Bersenjata Brunei akan melaksanakan bermula pada jam 10.45 pagi bertempat di JT Bravo Tentera Laut Raja Brunei. Macam mana pula dengan pameran ni, Kapten? Okey, manakala dengan pameran statik dan aset-aset Angkatan Bersenjata Brunei serta pameran kerjaya, ianya akan bermula pada jam 8 pagi hingga pukul 5 petang. So, orang ramai dilalukan untuk berkunjung ke dalam kapal untuk menyaksikan lebih dekat pendekatan secara persendirian, melihat bagaimana keadaan kapal dan juga keadaan kenderaan aset-aset Angkatan Bersenjata Brunei yang lain dipamerkan. Peluang yang tidak datang selalu ya. Betul. So, selalunya selepas perbarisan, kemudian orang ramai bolehlah melawat ke pameran-pameran ini nanti. Betul. Dibukakan selama pameran ini akan dibukakan selama 2 hari. Pada hari pertama itu 31 hari bulan Mei dan disujudkan hingga esokan harinya hari Ahad 1 Jun. Okey. Sehingga besok harinya 1 hari bulan Jun. Jadi kita sambung dengan soalan seterusnya ni, tuan. Kita ingin tahu apa sebenarnya kelainan yang akan dibawakan ataupun ditampilkan pada upacara sambutan tahun ini dibandingkan dengan sambutan-sambutan yang lepas, khususnya bagi anggota ABDB sendiri. Bagaimana, tuan? Terima kasih. Mengenai dengan keunikan pada tahun ini, sambutan pada tahun ini merupakan persembahan daripada Angkatan Bersenjata Brunei membuat acara Joint Maritime Interdiction Operation, iaitu operasi secara gabungan dari unit-unit operasi Angkatan Bersenjata Raja Brunei. Ini adalah menjurus kepada specifically untuk penggeledahan, di mana unit-unit operasi Angkatan Bersenjata Brunei bekerjasama gabungan untuk membentras kegiatan-kegiatan yang tidak diingini bagi menyelamatkan kedaulatan negara dan kestabilan negara. Dalam konteks ini, yang sesuai dengan tema yang kami pilih, bersama bersatu. Dalam masa ini adalah kesamaan kesatuan Angkatan Bersenjata Brunei dalam memerangi misi. Dalam konteks ini adalah penggeledahan kapal bagi menyelamatkan kapal daripada serangan musuh. Jadi ini adalah sesuatu yang istimewa nanti persembahan. Betul. Okey, orang ramai boleh menyaksikannya. Boleh menyaksikannya bermula pada jam 10.45 pagi. Pada 2 hari. Seawal 10.45 pagi ini nanti. Jadi insya-Allah lah ya, jika ada kesempatan teringin juga rasanya
untuk melihat ya dengan lebih dekat persembahan yang telah pun disediakan ini. Saya percaya latihan pun diadakan ni bagi memastikan memberikan yang terbaik ya pada tarikh tersebut 31 Mei ini nanti. Melihat, kan? Biasalah kan kalau kita biasa melihat movie bagaimana mereka Ini secara langsung. Ini kita ingin melihat bagaimana mereka bertindak atau bekerja secara langsung ketika menghadapi mungkin sebarang ancaman mungkin dan perkara-perkara semikianlah yang kadang-kadang menarik perhatian kita untuk melihat apa saja pengorbanan kata Betul sekali. Apatah lagi untuk anak-anak pastinya mereka terinspirasi mudah-mudahan untuk melihat. Jadi insya-Allah nanti akan dibawakan. Namun mungkin kita ingin tanya sekarang pula. Kita ada dua narasumber di sini. Kalau tadi kita bersama dengan Kapten Khairil bin Haji Abdul Rahman merupakan pengerusi tinggi sambutan hari ulang tahun ABDB, kita juga ada bersama dengan Lieutenant Colonel Udara Hasno Alwi bin Haji Matasan merupakan jurucakap Kementerian Pertahanan. Jadi di sini ingin sekali ditanyakan sebenarnya berkenaan dengan selain daripada segmen-segmen yang telah dikongsikan sebentar tadi kan, apa lagi yang dapat diperlihatkan kepada orang awam ni? Terima kasih Puan. Sama-sama. Antara tarikan orang ramai iaitu bazar-bazar jualan daripada peniaga tempatan juga menjanjikan pelbagai sajian pilihan jualan menarik termasuk gerai makanan dan minuman, pakaian, live cook dan juga food truck turut disediakan di lokasi yang sama. Orang ramai juga berpeluang untuk menyertai cabutan tiket bertuah dengan pelbagai hadiah-hadiah menarik yang ditaja oleh pihak-pihak penaja. Pengumuman tiket bertuah itu nanti akan diumumkan bermula pada jam 3 petang pada hari kemuncak sambutan sahaja. Kami juga sangat berbesar hati dengan penyataan beberapa syarikat tempatan dan swasta yang berkesudian untuk mengadakan pameran produk dan perkhidmatan mereka. Ini akan menambah lagi variasi dan menarik minat para pengunjung. Di samping itu, kehadiran pecaram ABDB akan turut menghibur orang ramai dengan persembahan-persembahan mereka nanti. Okey, baik, alhamdulillah ya. Jadi itulah antara pengisian-pengisian lainnya yang turut dimuatkan ya menerusi sambutan ulang tahun Angkatan Bersenjata di Raja Brunei bagi tahun ini. Jadi orang ramai tidak perlu khawatirlah ya. Ada bazar-bazar yang turut didirikan di sana, maklum saja kalau bila masuk saja kawasan tersebut memikirkan kan keluar lagi membeli nendah makanan apa. Betul, tapi tidak perlu risau berbatas duit saja. Ada bazar di sana untuk apa kata orang mengisi perut. Betul ya. sekali. Kalau haus boleh membeli minuman. Jadi insyaAllah tidak lengkaplah kalau tak ada makanan minuman. Betul lah kan. Tidak perlu khawatir. Tapi itulah kadang-kadang yang menjadi pertanyaan kita ini juga adalah berkenaan dengan isu parking ni ataupun isu meletakkan kenderaan. Mungkin nanti insyaAllah mudah-mudahan narasumber kita ini nanti akan dapat memberikan pencerahan ya berkenaan dengan orang ramai kalau akan datang pada hari tersebut di mana meletakkan kenderaan ya. Betul jadi sekali. Tuan ya, masih bersama dengan Lieutenant Colonel Udara ni, apakah orang awam dibenarkan untuk membawa kenderaan sendiri untuk mengunjungi acara tersebut itu nanti? Seperti yang saya tanyakan inilah, mungkin ada letak kenderaan khas ataupun macam mana cara untuk memasuki ke tempat ini? Terima kasih Tuan. Biar saya terangkan di sini. Okey. Oleh sebab disebabkan kawasan letak kereta di dalam pangkalan adalah sangat terhad dan ianya dihaskan untuk para jemputan khas dan petugas rasmi sambutan. Okey. Pihak ABDB telah mengenal pasti 7 kawasan letak kereta bagi penghematan bas ulang-alik iaitu shuttle bus service yang ditetapkan di sekitar Pekan Muara. Okey. Bagi kemudahan orang ramai untuk masuk ke pangkalan Muara Tentara Laut di Raja Brunei nanti. Lokasi pertama ialah di kawasan letak kereta Pantai Muara. Manakala lokasi kedua dan ketiga adalah di kawasan letak kereta Maritime dan Port Authority Brunei Darussalam dan Pelabuhan Muara. Lokasi keempat pula ialah di kawasan letak kereta Flat Barik Kelamin TLDB yang terletak di belakang Kawira Muara. Lokasi kelima ialah di kawasan letak kereta Klinik Muara yang terletak berseberangan dengan Balai Polis Muara. Seterusnya, lokasi keenam ialah di kawasan letak kereta Masjid Siti Ali Muara, dan lokasi terakhir iaitu lokasi ketujuh ialah di kawasan letak kereta Pusat Tingkatan 6 Meragang, Jalan Lebuh Raya Muara Tutong. Ya. Sebagai makluman, perkhidmatan bas ulang-alik mula beroperasi seawal jam 5.45 pagi mengikut jadual yang telah ditetapkan dan berakhir pada jam 6 petang.
kesemua pergerakan lalu lintas kenderaan yang menuju masuk akan melalui pagar utama Pangkalan Muara Tentera Laut Diraja Brunei. Perkhidmatan ini akan membawa para pengunjung ke dua lokasi perhentian iaitu drop off points yang telah ditetapkan iaitu di Dewan Gerak Badan dan bangunan Medical Reception Service MRS TLDB yang juga akan berfungsi sebagai lokasi pengambilan penumpang iaitu pick up points bagi perjalanan keluar dari Pangkalan nanti. Jadi apa ekspektasi daripada orang ramai ni yang menuju ke Pangkalan pada hari tersebut nanti? Macam mana suasananya itu? Ada kawalan kah ataupun macam mana? Sudah tentunya ada kawalan, Tuan. Dan insyaAllah memudahkan mereka untuk keluar masuk daripada pangkalan tersebut dengan menggunakan shuttle bus yang disediakan ini nanti ya. Jadi orang ramai yang berhasrat untuk menyaksikan janganlah menuju ke sana, tujulah ke shuttle bus ini untuk meletakkan kenderaan bus kita dan saya percaya ini akan melicinkan lagi proses keluar masuk ke Pangkalan Muara ini nanti. Betul sekali. Macam tadi kita telah pun kongsikan bersama ada sedikit peta berkenaan dengan kawasan letak kereta di mana kalau dapat kita kongsikan sekali lagi beberapa checkpoints-nya di sini adalah yang pertama di Pantai Muara, di kedua adalah di MPABD, di tempat ketiga adalah Pelabuhan Muara, di tempat keempat adalah Flat Kelamin TLDB. Kita ada rasanya 7 semuanya, betul ya? 7 ya. Baru sahaja sebut keempat-empat tempat. Namun tempat kelima ataupun tempat seterusnya adalah di Klinik Muara dan di tempat keenam adalah di Masjid Setia Ali dan di tempat terakhir adalah di PTE Meragang. Di sini juga dimaklumkan bahawa sebenarnya jadual perkhidmatan bas ulang alik ini dimulakan seawal pada pukul 5.45 minit pagi lagi. Jadi memang awal sehingga 8.45 minit pagi dan ada juga 9.50 minit pagi sehingga 6 petang. Dan dimaklumkan di sini 8.45 minit pagi adalah waktu perbarisan kawat bermula ya. Betul. Okey. Baik, jadi perkhidmatan shuttle bus ini tuan ya untuk 2 hari tersebut ataupun pada tanggal 31 hari bulan sahaja? Untuk 2 hari. Untuk 2 hari itu maksudnya yang ingin melihat pada 31 boleh menggunakan shuttle bus ini. Begitu juga untuk menyaksikan pameran nanti 1 Jun boleh juga menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan ini ya. Di dalam peta yang dapat habis kita saksikan jua di skrin kaca TV pada ketika ini, tempat-tempat yang nak sebutkan tadi adalah dalam tanda merah. Jadi di sana ada 7 tanda merah. Sekali lagi dikongsikan di Pantai Muara, di MPABD, Pelabuhan Muara, Flat Kelamin TLDB, di Klinik Muara, Masjid Setia Ali dan juga di PTE Meragang. Rasa-rasanya yang paling hampir di Pantai Muara tu tuan. Betul. Kalau macam kan keluar daripada pangkalan atau indah menggunakan shuttle bus berjalan kaki pun boleh. Rasa-rasanya boleh. Bolehlah. Maklumlah tapi Exercise sikit. Kalau exercise keluar mudah saja, tetapi itulah mungkin keadaan trafik di sana pada tarikh tersebut agak sibuk sedikit. Betul. Jadi pilihan parking di Pusat Tingkatan 6 Meragang adalah antara yang macam kata orang kalau akan keluar masuk sana di sana adalah menjadi pilihan yang sesuai juga ya Nina Diraya. Baik, kita sampai ke soalan yang terakhir ni, antara yang ingin kita tanyakan juga apa harapan Lieutenant Colonel sendirilah ya dan juga peringatan yang mungkin boleh diberikan ataupun disampaikan oleh pihak penganjur mengenai dengan sambutan Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ke-64 untuk tahun ini. Silakan tuan. Terima kasih Tuan. Pihak penganjur berharap orang ramai akan turut hadir beramai-ramai bersama keluarga bagi sama-sama memeriahkan lagi sambutan pada tahun ini. Beberapa pesanan ingin dikongsikan, di antaranya orang ramai adalah dinasihatkan untuk tidak meninggalkan barangan berharga di dalam kereta bagi mengelakkan akan kejadian yang tidak diingini berlaku, serta memberikan kerjasama sepenuhnya kepada petugas-petugas. Memandangkan cuaca yang berkemungkinan kurang menentu dan keadaan lokasi sambutan yang terbuka, orang ramai adalah dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah berjaga-jaga demi menjaga keselamatan diri, di antaranya ialah memastikan meminum air secukupnya bagi mengelakkan dehidrasi, menggunakan krim pelindung matahari jika perlu,
serta berlindung di kawasan-kawasan yang redup atau menggunakan payung bagi mengurangi risiko penderaan berpanjangan kepada cahaya terik matahari yang boleh menyebabkan strok haba. Turut diingatkan kepada orang ramai untuk lebih beriktikad dan bersikap tolak ansur seperti tidak meletakkan kereta bukan di kawasan yang telah ditetapkan, beratur dengan tertib semasa hendak menaiki bas dan tidak berebut-rebut ketika turun. Orang ramai juga diingatkan untuk mematuhi segala arahan dan larangan dari petugas-petugas kerana kawasan pangkalan merupakan kawasan yang terkawal, terutamanya larangan mengambil gambar di kawasan-kawasan tegahan. Orang ramai juga dinasihatkan agar peka akan keadaan sekeliling, iaitu sentiasa berwaspada semasa menyeberangi atau berjalan kaki di atas jalan raya di dalam perkemahan yang mana dikuatiri kenderaan ataupun jentera berat akan melalui jalan-jalan tersebut pada bila-bila masa. Sebarang kecemasan maupun kecederaan bolehlah mendapatkan bantuan secara terus dengan melaporkannya kepada petugas-petugas yang berhampiran, mengunjungi pondok-pondok medik yang disediakan ataupun bersegera ke MRS TLDB. Jadi itulah dia ya. Sedikit sebanyak jua peringatan bagi pengunjung-pengunjung yang nanti mungkin akan datang pada hari sambutan ABDB sendiri. Sekali lagi kita recap sedikit, kita pastikan ya meminum air yang mencukupi, takutlah dengan keadaan cuaca yang mungkin agak panas dan untuk mengelakkan strok haba. Jadi di antara nasihat lainnya juga adalah untuk tidak meninggalkan barang-barang berharga di kereta dan mengamalkan etika yang baik dan sikap bertolak ansur sepanjang acara berlangsung. Betul sekali, memandangkan pangkalan tersebut berhampiran dengan laut ataupun pantai ya. Habanya pasti akan sedikit terasa lah ya. Sekali. Kalau panas, kalau hujan lain lagi ceritanya. Okey. Baik, beralih semula kepada Yang Mulia Kapten Khairil ya. Bagaimanakah orang ramai yang tidak mempunyai peluang untuk sama-sama ke TLDB untuk menyaksikan acara-acara itu, nanti mungkin ada alternatif lain untuk menyaksikan apa sahaja yang disediakan untuk sambutan ulang tahun ini. Terima kasih Tuan Wali. Kepada orang ramai yang tidak berpeluang untuk hadir secara fizikal, upacara pemberitaan saksa pada hari kemuncak sambutan akan disiarkan secara langsung melalui saluran RTB Suma Indra, RTB Perdana serta dalam talian melalui RTB Go Live di laman sesawang www.rtbgo.pn dan melalui siaran radio di Radio Televisyen Brunei Nasional dan RTB Pilihan. Sebarang perkembangan mengenai sambutan pada tahun ini maupun maklumat yang telah dikongsikan sebentar tadi bolehlah merujuk kepada akaun media sosial rasmi Kementerian Pertahanan di Instagram @mindefbrunei dan melayari laman sesawang rasmi di www.mindef.gov.bn. Itulah dia ya, siaran langsung untuk mungkin ada di antara kita yang tidak berkesempatan untuk datang. Nanti akan dibawakan penstriman langsung Perbarisan Raksasa sempena sambutan Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ke-64 ini. Dimainkan di RTB Sukma Indra, RTB Perdana. Boleh didengarkan juga lintas langsungnya daripada National FM, daripada RTB Go dan juga Pilihan FM. Betul sekali. Kalau Nat, apa yang Nat nantikan pada sambutan Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata ini? Banyaklah. Perbarisan Raksasa ini di antara salah satunya. Antara yang dinantikan ya. Yang paling... Saya tidak sabar-sabar ingin menyaksikan terbang lalu waktu itu. Dan juga ya. Rasa-rasanya itu adalah antara yang dinantikan juga. Betul. Luar biasa sekali. Jadi insyaAllah mudah-mudahan ada kesempatan lah ya untuk menyaksikannya. Baik, sekali lagi sebelum kita ini berpisah pagi ini, untuk peringatan bersama jugalah ya. Ini ada peta yang kita paparkan ya, berkenaan dengan kawasan-kawasan bagi Auda untuk meletakkan kenderaan dan seterusnya bolehlah mendapatkan perkhidmatan shuttle bus ya bagi ulang-alik ya menuju ke pangkalan Muara ya. Untuk tarikh 31 hari bulan Mei ini nanti, begitu juga pada tanggal 1 Jun nanti 2025 Masihi untuk menyaksikan dengan lebih dekat lagi acara sambutan ulang tahun ya Angkatan Bersenjata di Raja Brunei bagi tahun
2025 masih Betul sekali, ini. dan diingatkan sekali lagi bahawa jadual perkhidmatan shuttle bus ataupun bas ulang-alik ini dimulakan seawal pada pukul 5.45 pagi lagi dan pada pukul 8.45 pagi adalah waktu yang dijangkakan perbarisan raksasa ini akan dimulakan, Betul. insya-Allah. Mana bas Auda turun, itulah juga bas Auda naik. Betul. Sekarang turun naiknya di Pantai Muara, turunnya sekarang di Masjid Istiali. Susahlah begitu. Jadi ingati bas Auda jugalah ya. Mana bas Auda naik, itulah juga bas Auda akan pulang nantilah ya. Betul sekali. Baik, kita sekarang sampai di penghujung wawancara ni, Nadira. Jadi ribuan terima kasih kita ucapkan buat narasumber kita yang sudah pun hadir pagi ini dengan perkongsian bersempena dengan sambutan ulang tahun ya Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ke-64. Di sisi kiri saya itu Yang Mulia Kapten Khairil bin Haji Abdul Rahman, Tentera Laut Diraja Brunei, pengerusi tertinggi sambutan Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ke-64, dan ribuan terima kasih juga kita ucapkan buat Yang Mulia Lieutenant Colonel Udara Hasnul Alwi bin Haji Matasan, Jurucakap Kementerian Pertahanan. Doa kita mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan lancar. Amin, sesuai dengan apa yang telah pun dirancangkan. Kita percaya sambutan yang menggalakkan daripada orang-orang kita ini pada majlis sambutan ulang tahun tersebut, dan kita juga ingin mengucapkanlah selamat ulang tahun ya buat Angkatan Bersenjata Diraja Brunei untuk tahun ini yang ke-64. Jadi insya-Allah jika ada kesempatan kita akan bersama lagi di lain waktu dengan perkongsian yang lain pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.